اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ada ya? Ada, okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung lagi tadabbur surah Al-Baqarah. Malam ni ayat yang ke 206. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 203 hingga 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alayh. Waman ta'akhkhara fala isma 'alayh liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan sebutlah nama Allah ataupun berzikirlah kepada Allah pada hari-hari tertentu, iaitu hari tasyrik. Maka barang siapa yang hendak bersegera dalam tempoh 2 hari, maka tidak ada dosa ke atasnya. Dan barang siapa hendak melewatkan sampai hari ke-13, juga tidak ada dosa ke atasnya bagi sesiapa yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya kamu hanya kepada Allah akan kembali. Pengajarannya, pertama, kelebihan khusus berzikir kepada Allah pada hari-hari tasyrik. Kelebihan khusus berzikir kepada Allah pada hari-hari tasyrik. Seperti bertakbir, bertahlil, melakukan korban, manakala bagi jemaah haji seperti tawaf, sa'i, melontar di Mina dan sebagainya. Pengajaran yang kedua, harus pada hari tasyrik bagi sesiapa yang hendak melakukan melontar 2 hari sahaja di Mina ataupun melengkapkan sehingga 3 hari.
Yang ketiga, keluasan rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang sentiasa memberi kelonggaran, yang sentiasa memberi kelonggaran dan kemudahan dalam beribadat kepadanya. Yang keempat, barang siapa yang ingin melakukan nafar awal, barang siapa yang ingin melakukan nafar awal, iaitu hanya 2 hari daripada hari tasyrik, maka hendaklah dia melontar pada hari ke-12 selepas zuhur dan keluar daripada Mina sebelum maghrib. Yang kelima, amalan haji ini diberi pilihan sama ada 2 hari atau 3 hari daripada hari tasyrik, dengan syarat dilaksanakan atas dasar takwa. Dengan syarat dilaksanakan atas dasar takwa. Yang keenam, sesiapa yang melakukan nafar awal ataupun melengkapkan 3 hari tasyrik daripada amalan hajinya, bukan kerana takwa kepada Allah, maka dia tetap berdosa. Yang ketujuh, apabila hendak memberi perintah atau amaran, hendaklah disertai dengan unsur-unsur yang menakutkan. Atau yang mendorong manusia untuk melaksanakan perintah tersebut. Ini hujung ayat. Ya Allah kata, wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah pada Allah, dan supaya manusia bertakwa, Allah bagi sebab dia, iaitu ketahuilah sesungguhnya kamu hanya kepada dia sahaja kamu akan dihimpun. Jadi keyakinan pada hari akhirat membantu manusia untuk bertakwa kepada Allah. Okey, ayat seterusnya. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan ada sebahagian manusia yang kata-katanya sangat mengagumkan engkau tentang kehidupan dunia, dan dia bersumpah dengan nama Allah apa yang dia bercakap adalah benar, sedangkan dia adalah orang yang paling kuat bergaduh. Okey, pengajaran dia.
Pertama, orang yang beriman tidak seharusnya tertipu. Orang yang beriman tidak seharusnya tertipu dengan gambaran luaran manusia. Seperti cara berpakaian, cara bercakap, dan perbuatannya. Kerana gambaran luar tidak semestinya menggambarkan apa yang di dalam hati manusia. Yang kedua, antara ciri-ciri orang munafik ialah pandai berkata-kata, sehingga kata-katanya boleh mengkagumkan orang ramai. Yang ketiga, Allah tidak melihat kepada gambaran luar seseorang atau fizikalnya, tetapi Allah memandang kepada amalan seseorang dan keikhlasan di hatinya. Yang keempat, Allah mencela orang yang suka bergaduh dan berdebat untuk menegakkan kebatilan. Boleh tulis hadisnya. Sabda Nabi SAW, sabda Nabi, sambungan poin yang ketiga, yang keempat. Poin yang sama ni, cuma tambahan. Nombor 4. Sabda Nabi SAW, manusia yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang suka berdebat dan bergaduh. Hadis Sahih Bukhari. Yang kelima, orang yang suka berdebat adalah orang munafik yang tidak ada ilmu dan mempertahankan kebatilan. Kerana Islam itu adalah mudah dan jelas. Kerana Islam itu adalah mudah dan jelas. Dan tidak perlu debatkan.
Okey, habis ah. Ayat satu lagi. 205. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia, iaitu orang munafik, berpaling daripada Nabi, dia bersungguh-sungguh di atas muka bumi melakukan kerusakan dan dia membinasakan tanaman ataupun sumber rezeki dan juga keturunan manusia dan haiwan. Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Pengajarannya, pertama, semua maksiat adalah punca kepada kebinasaan manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Tulis rujukan surah Al-A'raf ayat 96. Untuk poin nombor 1 ni, tulis rujukan surah Al-A'raf ayat 96. Yang kedua, mereka yang suka melakukan maksiat dan kerosakan di atas muka bumi adalah menyerupai orang-orang munafik. Kalau kita tengok awal surah Baqarah, Allah sebut apa pada orang munafik? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun. Allah kata jangan buat kerosakan di atas muka bumi. Apa dia maksiat? Kepada siapa Allah berkata? Kepada orang munafik. Tapi mereka mendakwa mereka melakukan islah, kebaikan. Kemudian Allah tempelak dengan tegas, ala innahum humul mufsidun. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi siapa yang suka buat maksiat dan kerosakan pada harta, pada tumbuhan, haiwan dan sebagainya, dia menyerupai orang munafik. Yang ketiga, Allah menyukai orang-orang yang melakukan islah. Allah menyukai orang-orang yang melakukan islah, iaitu pembaikan dari segi akidah, akhlak dan segala-galanya. Okey, habis ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ayat malam ni sambungan kepada sifat-sifat orang munafik yang Allah dah sebut sebelum ni. Apa dia sifat munafik yang Allah sebut sebelum ni? Pandai cakap. Bila cakap orang terpegun. Follower dia ratus-ratus ribu kan. Satu. Yang kedua, suka bersumpah. Bila bercakap je wallahi. Yang ketiga, suka buat kerosakan. Kerosakan tu ialah maksiat. Tapi dengan sebab maksiat, Allah turunkan musibah, iaitu Allah jadikan kemarau, menyebabkan tidak ada tumbuhan dan akhirnya
binatang ternak mati dan manusia pun mati. Okey. Ini sifat yang keempat. Yang keempat ataupun yang kelima. Sifat munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza, dan apabila qila, dikatakan kepadanya, ittaqillah, takutlah pada Allah. Apa makna ni? Apa kaitan ayat ni dengan sebelum? Ayat sebelum ni dia buat maksiat, dia buat kerosakan. Maka apa patut kita buat kepada orang munafik ataupun orang yang buat maksiat? Apa sepatut kita buat? Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Tugas kita beda. Cakap pada orang yang buat kerosakan, ittaqillah. Ini tanggungjawab kita sebagai pendakwah. Dan apa reaksi orang munafik ni bila ditegur? Akhazathu al-izzah. Akhazat ni dalam bahasa Arab makna tanawalu syai' bil yad. Ambil sesuatu dengan tangan. Akhaztu al-ka'sa. Maksud dia aku ambil cawan. Itu mana akhaza. Akhaztu al-ka'sa. Jadi makna asal akhaza ialah ambil sesuatu dengan tangan. Tapi akhaza bertukar kepada makna yang lebih luas. Salah satunya beda. Istaula. Istaula makna menguasai ataupun mengatasi. Fa akhaznahum bil ba'sa. Kami telah menguasai mereka dengan azab. Dalam konteks ayat ini, akhaza makna dia meliputi. Ahatah ataupun ihatah. Akhaza dalam ayat ni iaitu meliputi. Apa ni? Telah meliputi ataupun menguasainya al-izzah. Apa makna al-izzah? Al-izzah ni ada dua. Al-izzah. Satu, al-izzah mahmudun, terpuji. Mahmud ni bukan nama orang. Mahmud mana? Terpuji. Yang kedua, al-izzah mazmumun, tercela. Jadi ada izzah yang terpuji. Contoh? Allah kata apa? Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 8 ni kan. Allah kata apa? Bagi Allah al-izzah, kemuliaan. Dan bagi Rasul juga kemuliaan. Dan bagi orang beriman. Ini izzah yang terpuji. Sebab Allah kata izzah tu milik Allah dan hak untuk Rasul dan orang beriman. Dalam surah Fatir ayat 10, Allah kata, Man kana yuridul izzah, falillahil izzatu jami'a. Siapa yang nak izzah, maka izzah adalah milik Allah. Carilah kepada Allah. Boleh? Apa maksud izzah yang terpuji ni? Apa dia? Dia sebenarnya kita salah satu sifat Allah kan, Al-Aziz. Al-Aziz itu daripada izzah lah. Jadi kita nak terjemah apa? Kalau Allah tu Azizun. Kalau mulia lebih kepada Karim. Orang kita terjemah apa? Azizun. Perkasa kan? Perkasa. Tapi tak berapa tepat dah. Mana kemuliaan dah. Kemuliaan pun dia lebih kepada Karim. Tapi Al-Izzah ni ataupun Aziz, iaitu Allah yang berkuasa melakukan apa saja, bila-bila masa, di mana sahaja, dan Allah tak berhajat pada apa yang dia cipta. Kita tak boleh buat apa-apa saja, di mana-mana sahaja, bila-bila masa, dan kalau kita buat, kita berhajat. Kan? Itu makna Al-Aziz.
Okey, kalau izzah yang terpuji ialah iaitu kita berbangga dengan kebenaran. Itu izzah yang terpuji. Jangan kita orang Islam ada ilmu agama tapi tunjuk kita ni hina je, lembek je, tak bermayakan. Cakaplah, tak naklah, malulah. Itu tidak ada izzah. Okey. Izzah yang kedua, izzah mazmum, yang tercela. Apa dia? Iaitu berbangga dengan bangsa, dengan pangkat, dengan keturunan, dengan harta. Itu izzah yang tercela. Saya, keturunan saya, apa dia? Said. Kalau susu galuh dia sampai ke Rasulullah. Yang pakcik dia tu Abu Lahab, kan? Okey. Jadi izzah yang tercela ialah berbangga dengan keturunan. Itu tercela dan berdosa. Okey, di sini izzah apa ni? Bila ditegur kepada orang munafik yang buat dosa, buat maksiat, takutlah pada Allah. Maka al-izzah, izzah yang tercela meliputi menguasai dirinya. Meliputi ataupun meliputinya kebanggaan. Bangga dengan benda yang tak betul makna sombonglah. Kebanggaan bil ismi, dengan dosa. Dia terjemah apa tu? Kesombongan. Kesombongan. Boleh. Kesombongan dengan apa ni? Dengan dosa. Maksudnya kesombongan dia dengan keturunan tu membawa kepada dosa. Kesombongan dia dengan harta dia membawa kepada dosa. Okey. Jadi apa yang Allah nak beritahu ni sifat orang munafik ni? Apa dia? Bukan itu. Sebab tu Allah guna perkataan akhazat ni makna diri dia telah dikuasai oleh rasa sombong. Iaitu dia tak akan terima teguran, dia tak akan terima kritikan, dia tak akan terima nasihat walaupun satu patah. Ini sifatmu munafik. Dan dia akan beritahulah, saya belajar lebih banyak daripada awak. Saya belajar lebih lama daripada awak. Guru saya lagi. Itu akhazatul izzah. Orang pakcik-pakcik kita, orang tua kan, hujah dia apa dah? Bukan dengan keturunan, bukan hujah dengan nenek moyang dia, tapi hujah dia ialah makan garam dulu. Itu izzah juga tu. Betul tak? Tama-tama kalau yang menegur tu ialah anak. Ayah makan garam dulu. Masa ayah mula kecil, ayah dah mula makan garam. Itu izzah. Jadi sekarang ada tak sifat ni pada orang Islam? Ada. Kadang-kadang kepada agamawan, ada tak? Ustaz-ustaz. Bila dia cakap hadis palsu, kita tegur. Dia kata apa? Hadis palsu bukan bermakna tak boleh beramal. Sembol itu akhazatul izzah. Kadang-kadang dia tempelak kita. Mana awak tahu hadis palsu? Awak muhadis ke? Kan? Yang dia tahu hadis tu boleh pakai, dia tu muhadis ke? Boleh. Kadang-kadang guru yang ada pengikut ramai. Yang menegur dia apa dah? Guru yang follower dia kecil je. Kamu follower berapa orang nak tegur aku? Itu izzah. Izzah. Dan kepada orang yang tak boleh ditegur ni, ingatlah kepada ayat surah Al-Ahzab ayat 1. Ingat kepada surah Al-Ahzab ayat 1. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabiyyu ittaqillah wala
tuti'il kafirina. Siapa yang rasa dia hebat sangat, siapa tak boleh ditegur, ingat ayat ni. Apa dia? Allah kata, ya ayuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah. Mana Allah tegur siapa ni? Nabi. Jadi kalau orang sehebat nabi, manusia paling mulia, paling dicintai oleh Allah pun ditegur oleh Allah, kamu siapa tak boleh ditegur? Kan? Kamu siapa? Dan wala tuti', Allah tegur lagi, jangan kamu taat kepada orang kafir dan orang munafik. Dan kita dah belajar surah Abasa kan, Allah tegur Nabi tak? Jadi sahabat Nabi pun Allah tegur, kamu ni siapa tak boleh ditegur. Diceritakan Khalifah Harun Ar-Rashid zaman Abbasiyah. Ada satu masa orang Yahudi sebut dia, ya Amirul Mukminin, ittaqillah. Siapa yang menegur? Orang Yahudi kafir lah. Dia tegur siapa ni? Bukan setakat orang beriman, Amirul Mukminin, pemimpin nombor 1. Apa kata orang Yahudi? Ittaqillah. Ketika itu Harun Ar-Rashid duduk di atas kenderaannya. Apa dia buat lepas ditegur oleh orang Yahudi? Kita kalau orang kafir, kita dah mengumpat, datang orang kafir India ke, ittaqillah. Kita kata apa pada orang India tu? Agak-agak kita buat apa? You jangan cakap banyak. You sudah bersunat ke belum? Dengar, tengok apa yang Harun Ar-Rashid buat. Bila ditegur oleh orang Yahudi kita tahulah musuh paling ketat kan dalam Islam. Dia terus turun daripada kenderaannya dan terus dia sujud. Lalu pengikut Harun Ar-Rashid menegur Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, kenapa kamu dengar cakap orang Yahudi, dia kafir? Apa jawapan Amirul Mukminin? Sebab aku teringat kata-kata Allah, wa idza qila lahu ittaqillah akhazathul izzatu bil ismi. Aku teringat ayat ni, aku tak nak jadi orang munafik. Sebab tu aku terus turun dan sujud sebagai tanda rendah diri aku kepada Allah. Hebat tak akhlak pemimpin Islam? Sekarang orang tegur kita tegur dia balik dah. Betul kan? Orang tegur kita 1, kita tegur dia 20. Okey. Dia banyak kisah ni. Bagaimana khususnya Nabi lah. Bagaimana akhlak Nabi bila ditegur kan. Nabi terima. Ada satu ketika orang Badui minta duit daripada Nabi. Dia tarik selendang sampai berbakar leher Nabi. Kita kalau ada orang masuk, tarik baju saya sampai terkoyak, apa pelajar saya buat? Sama dengan sahabat Nabi. Jadi bila orang berdui tarik selendang sampai berbekal di leher Nabi, sahabat nak pukul. Nabi kata jangan pukul. Kemudian orang Badui itu kata, kamu ni tak adil. Tak bagi hak aku. Nabi adalah bagi agihkan barang. Tapi Nabi bagi itu 3 hari yang lepas. Dia datang lewat. Dia datang setelah 3 hari. Tapi Nabi tak cakap kamu datang lewat. Nabi kata pada sahabat, jangan pukul dia. Biarkan. Dan bagi hak dia. Bagi dulu hak dia. Setelah diberi, baru Nabi cakap pada dia, sebenarnya kamu datang dah lewat, bukan waktu dia. Kami agihkan barang tu 3 hari lepas, kamu datang lewat. Tapi Nabi cakap lewat tu bila? Setelah bagi hak dia. Kita kalau orang datang lewat, lepas tu marah-marah pula, kita kata apa tu? Bagi dulu ke? Tengok tak ribu bulan, berapa ribu bulan kan? Itu akhlak kita kan? Betul tak? Kita dah viral apa takkan tak dengar. Mata kabur ke? Subhanallah. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata bagi dulu hak dia. Lepas tu baru setelah dia rasa puas dapat, baru Nabi cerita.
akhlak. Boleh? Ni akhlak penting ni. Berapa ramai ni kadang-kadang isteri tegur suami tak boleh terima. Kadang-kadang suami tegur isteri tak boleh terima. Kadang-kadang anak tegur mak bapak kan, lagi tak boleh terima. Anak darjah berapa baru sekolah ni? Ayah dah hidup 50 tahun. Itu sombong, akhazatul izzah. Boleh Susah. Okey ke? Okey. Kadang-kadang dengan sikap orang kita ni, kita jadi takut nak tegur, betul tak? Kena lensing kan, kena viral kan. Kita jadi penakut pula. Okey. Maka orang macam ni tengok apa jenayah dia? Sombong je. Tapi tengok Allah bagi tahu apa dah balasannya. Fahasbuhu, maka hasbuhu. Cukuplah baginya Jahannam. Apa makna Jahannam? Jahannam ni ada ulama mengatakan dia asalnya bukan bahasa Arab, bahasa Ajam. Tapi diarabkan dan dimasukkan dalam Quran. Ada mengatakan dia memang asalnya bahasa Arab. Ada mengatakan asalnya Jahmun. Tapi ditambah nun jadi Jahannam. Jadi Jahannam ni sebenarnya bahasa Arab. Makna apa? Zalamatun wan umqun. Gelap dan dalam. Salah satu nama neraka. Jadi adalah api, lepas tu dalam pula, lepas tu gelap. Cuba bayangkan, terbakar dalam keadaan tak nampak apa-apa. Kemudian dalam pula, makna apa tu? Tak boleh nak keluar lah, kan? Katalah kita dicampak dalam perigi 100 kaki kat dalam. Memang tak boleh keluar lah. Kemudian api pula, kan? Jadi kadang-kadang dengan makna perkataan nama neraka dah boleh menakutkan kita kalau kita faham. Okey, Allah kata apa? Siapa yang sombong ni tak boleh ditegur. Sebab tu ulama kata apa tadi? Akhazathu, mana apa? Menguasai. Menguasai apa ni? Izzah. Rasa sombong tu menguasai diri dia daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Sampai dia tak boleh terima langsung teguran. Dalam bahasa Arab ada juga mengatakan akhazatu al-humma. Makna apa? Demam. Al-humma di demam. Menguasai dirinya. Kita kalau demam, panas paruh badan ke kaki saja? Satu badan. Begitulah. Orang munafik ini sombong dia sampai meresap seluruh badan. Sepatah pun dia takkan terima teguran. Boleh? Jadi didiklah diri kita dengan ayat ni bahawa kalau orang macam Nabi pun ditegur oleh Allah dan Nabi terima, kenapa kita tak boleh terima? Bahkan kita terima teguran dan mengaku kelemahan, sebenarnya mengaku kelemahan tu kelemahan ke kekuatan? Kekuatan sebenar. Kita ada kekuatan untuk mengaku kuat. Okey. Cukuplah baginya neraka Jahannam. Apa maksud ni? Cukuplah. Kita biasa dengar tak? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah, kan? Apa makna? Kalau hasbunallah, apa makna cukuplah Allah bagi kami? Kalau saya kata cukuplah bagi saya satu kereta, apa makna? Awak tak payah bagilah yang kedua, sebab saya cukup dah satu. Sama juga kalau hasbunallah, makna Allah dah cukup, aku tak nak yang lain. Kalau tak ada duit pun tak ada masalah bila ada Allah. Boleh? Yang ni apa maksud dia? Cukuplah bagi orang yang sombong ni neraka Jahannam, tak perlu benda lain dah, cukup. Kalau aku nak azabkan dia, tak perlu 2-3 jenis azab. Cukup satu saja, iaitu neraka Jahannam. Wala bi'sal mihad, dan pastilah ia neraka Jahannam itu bi'sa pada seburuk-buruk. Bi'sa lawan dia nikmah. Kalau nikmah sebaik-baik, bi'sa seburuk-buruk. Mihad
Apa makna mihad? Alam naj'alil arda mihada. Tempat? Ialah tempat tinggal apa tu? Pernah dengar tak? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Apa makna minal mahdi? Buayan. Jadi Allah kata alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami jadikan bumi itu macam buayan? Iaitu selesa, seronok kan? Baby kalau tak kat buayan, cepat tidur kan? Ke yang hayung buayan dulu tidur? Jadi sebenarnya mihad ni ialah tempat yang selesa. Tapi ni syurga ke neraka ni? Jadi apa maksud ni? Ia adalah sebab tempat yang selesa. Allah nak perli. Inilah macam orang tu buat jenayah, lepas tu masuk penjara. Warden cakap apa? Silakan masuk tempat yang hotel 5 bintang. Makna apa tu? Ayat tu menyakitkan ke menghiburkan? Jadi bi'sal mihad ni sebagai bentuk azab mental dan seburuk-buruk tempat yang selesa. Okey? Jadi saya nak ingatkan diri saya dan semua ni. Yalah, kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang orang tegur susah nak terima. Jangan. Ingat ayat ni. Dan ingat surah Al-Ahzab ayat 1 tadi. Orang yang hebat ialah orang yang bersedia, berlapang dada dan boleh terima teguran. Okey, kemudian habis. Bahagian pertama manusia Allah nak bagi sebenarnya 2 bahagian. Bahagian pertama munafik kan. Yang sifat dia, kata-kata dia mengkagumkan orang ramai, suka buat kerusakan, kemudian tak boleh ditegur, pantang ditegur, melenting kan. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua siapa dia? Wa minan nasi, dan sebahagian manusia man yashri. Mana apa dia? Man siapa ataupun orang yang yashri apa dia? Bukan. Dia beza ni. Syara fi'il madhi, kalau mudhari' yashri. Satu lagi ishtara. Kalau mudhari' dia yashtari. Beza dia ada ta. Kalau syara tanpa ta, makna dia jual. Kalau ishtara ada ta, makna dia beli. Asal perkataan sama, shin, ra, alif. Jadi kalau syara ataupun mudhari' dia yashri, makna dia jual. Kalau ishtara ataupun mudhari' dia yashtari, makna dia beli. Okey, di sini makna apa ni? Ada sebahagian manusia orang yang menjual. Nafsahu, jiwanya. Kenapa dia jual jiwanya? Apa yang dia nak? Kerana kalau belajar bahasa Arab ni dia panggil ibtigha' ni maf'ul li ajlih. Kerana mencari mardatillah, keredaan Allah. Wallahu, dan Allah Rauf. Apa makna Rauf? Dan Rauf dengan Rahim makna sama. Kalau sebut Rauf saja, dia juga bermakna Rahimun. Okey? Kalau sebut Rahim saja, dia juga bermakna Rauf. Tapi kalau sebut dua-dua sekali, Raufur Rahim, ada perbezaan. Dia Rauf ni lebih luas dan lebih khusus daripada Rahim. Contohlah, ada sebahagian ulama mengatakan kalau Rahim, Allah memberi kesihatan, memberi rezeki. Kalau Rauf, Allah mengelak daripada segala musibah.
Okey, jadi Allah dia terjemah apa? Penyayanglah. Penyayang. Bil ibad dengan ibad jamak kepada abdun. Hamba-hamba. Okey. Ini bahagian kedua. Kalau bahagian pertama, orang munafik. Apa dia sifatnya? Buat kerosakan, cakap besar kan? Tak boleh ditegur. Bahagian kedua, golongan kedua, orang beriman. Yang orang beriman ni, Allah tak kata dia, kata-kata dia tidak mengkagumkan orang. Ataupun Allah tak kata dia ni tidak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ataupun Allah tak kata dia ni berlapan dada, mudah menerima teguran. Allah tak sebut semua tu. Tapi Allah sebut apa? Allah sebut sifat yang paling-paling mahal sekali, iaitu jual dirinya untuk mendapat redha Allah. Jadi inilah sifat orang beriman yang paling tinggi. Apa dia? Dia jual diri dia untuk Allah ataupun untuk agama Allah. Diri kita boleh jual ke? Boleh jual tak? Contoh? Tak, soalan dulu. Boleh tak kita jual diri kita? Ni jual ni. Bila kita jual, mana ada pembeli, yang kedua ada keuntungan. Jadi kita jual ni, siapa pembeli? Kita penjual. Barang yang kita jual diri. Pembelinya siapa? Allah. Keuntungannya syurga. Ada dalil? Inna Allah ishtara minal mu'minin, buka surah At-Taubah ayat 111. Inna Allah ishtara. Hadata ni makna membeli. Minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Apa dia? Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tengok Al-Quran mentafsirkan Al-Quran. Ayat atas Allah beritahu apa? Orang menjual. Jual apa? Jual. Ayat surah Taubah ni Allah beritahu apa? Siapa yang membeli? Dan apa yang Allah bayar kepada orang yang menjual jiwanya? Sesungguhnya Allah ishtara. Bila dia ta, makna dia membeli. Kalau yashri tanpa ta, menjual. Sana menjual, sini membeli. Sesungguhnya Allah membeli. Daripada siapa ni? Orang beriman. Apa yang Allah beli? Anfusahum. Kan dia jual diri dia kan? Allah membeli jiwa-jiwa mereka dan harta benda mereka. Dan apa yang Allah bayar? Syurga. Di sini dia beli, dia jual diri dia untuk dapat apa? Redha Allah. Jadi bila Allah redha, Allah bagi syurga. Jadi apa maksud jual ni? Okey, kita tengok ada sebahagian ulama, antaranya Sa'id bin Al-Musayyib, dia kata ayat ni turun kepada Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni seorang sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Dia daripada negara mana? Rom, daripada Rom lah, bukan bangsa Arab. Bila dia masuk Islam, dia pergi datang ke Mekah, dia masuk Islam, dia berniaga, jadi kaya. Kemudian bila Nabi berhijrah, dia pun nak berhijrah, nak bawa semua harta dia. Bila dapat diketahui oleh orang musyrikin Mekah, orang musyrikin Mekah tangkap dia dan tahan dia. Dan orang Mekah kata apa? Kamu tak boleh musafir kecuali kamu tinggal semua harta kamu. Apa Suhaib Ar-Rum jawab? Dia kata, ada tak dia kata, boleh tak aku bawa separuh je? Tak ada, dia kata, kalau kamu nak harta, ambil semua.
dia bagi tahu satu-satu tempat dia simpan harta. Sebab apa? Sebab apa ketika itu harta tidak ada nilai pada dia? Sebab dia nak pergi tempat yang ni, mardatillah. Dia nak pergi berhijrah bersama Nabi dan kerana Allah. Dan dia akan dapat apa? Redha Allah. Dan dia akan dapat, bila dapat redha Allah dan dapat syurga, harta ada nilai tak? Itu maksud jual harta kerana Allah. Boleh? Dan dia jual semua harta dia. Dia nak pergi ke mana tu? Tempat yang lebih baik, tempat yang lebih aman, tempat yang lebih murah rezeki, ataupun tempat yang risikonya lagi besar? Risiko lagi besar. Sebab apa? Sebab Nabi pergi kat sana nak berdakwah, nak buat kerja Islam, nak tegak negara Islam. Makna risikonya lagi. Kalau dia tinggalkan harta semua, jual harta untuk pergi satu tempat yang lagi baik masa depannya, okey. Betul? Tapi sekarang dia pergi macam nak menyusahkan lagi diri dia. Itu contoh menjual diri dan harta kerana Allah. Itu yang kita bincang semalam. Orang beriman, dia cari apa? Cari akhirat ke cari dunia? Cari akhirat. Dan bayarannya pada? Jadi amat salah bila setengah kita menganggap cari dunia, jangan lupa akhirat. Salah. Contoh lain apa dia? Jual diri, jual harta untuk mendapat redha Allah. Ashabul Kahfi, sebelum dia pergi ke gua, hidup dia senang tak? Mewah tak? Mewah. Tapi dia tinggal semua kemewahan dan sanggup duduk dalam gua sebab apa? Nak mencari redha Allah. Juga contoh ashabul Ukhdud, kan? Apa yang ashabul Ukhdud tu makna raja yang jahat. Tapi raja yang jahat yang gali parit besar tu, dia gali parit besar dan nyalakan api untuk apa? Untuk bakar orang beriman. Jadi orang beriman tu jual apa? Jual dirinya untuk mencari. Itulah maksud jual diri untuk mencari redha Allah. Walaupun terpaksa mati. Okey? Boleh ke? Jadi orang beriman antara redha Allah dengan jiwa dia, dengan nyawa, mana lebih mahal? Redha Allah kan? Tapi sekarang dah macam terbalik. Yang paling mahal apa dia? Nyawa dia, dia jaga nyawa dia, jaga fizikal dia sampai dia tolak redha Allah. Betul? Dia buka aurat sebab apa? Nak tunjuk body dia. Dia tinggal solat sebab apa? Nak jaga masa depan dia. Jadi redha Allah nombor 3, nombor 4. Yang satu, jiwa dia. Jadi seolah dia jual redha Allah untuk mendapat dunia. Jadi inilah ciri orang beriman. Dan Allah kata Allah Rauf bil ibad. Jadi kalau kita tengok kisah ni, sebab turun ayat kepada siapa tadi? Suhaib Ar-Rumi. Allah sebut Allah Rauf bil ibad. Siapa ni? Al-ibad ni ialah Suhaib Ar-Rumi. Orang Rom tidak rauf kepada kamu. Orang musyrik Mekah tidak rauf kepada kamu dan rampas semua harta kamu. Tapi Allah rauf. Habis. Boleh? Jadi kalau kita nak rauf Allah, nak kasih sayang Allah, apa kena buat? Apa kena buat? Jual diri. Jual diri. Nanti pelajar jangan tanya soalan. Ustaz nak jual kat mana ni? Nak jual kat mana? Tak, bukan Shopee. Jual kat Ghulam Ad-Da'wah. Okey. Kemudian ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Udkhulu, masuklah. Saya nak sebut satu akhlak ni. Lupa nak sebut tadi. Akhlak tidak berbangga, kan? Dan suka menerima teguran dan suka memaafkan. Antaranya contoh, Nabi bila masuk kota Mekah,
dalam keadaan Nabi ada izah tak? Ada izah kan? Nabi menguasai Mekah, tapi cara Nabi masuk macam mana? Tunduk. Sehingga ada orientalis yang membaca kisah Nabi masuk ke Mekah, dia kata apa? Nabi masuk bukan sebagai raja yang menguasai negara orang, tapi Nabi masuk sebagai seorang Nabi yang dimuliakan. Dia masuk dalam keadaan tunduk, tak ada sombong, tak ada buat pesta dan sebagainya. Kemudian bila Nabi jumpa orang musyrikin Mekah, mereka ni dalam ketakutan. Sebab apa? Sebab mereka zalim Nabi, bunuh sahabat Nabi selama 13 tahun. Mereka perangi Nabi lagi bila Nabi berhijrah ke Madinah. 10 tahun, hampir 10 tahun. Jadi agak-agak apa yang orang musyrikin apa yang Nabi akan buat pada mereka? Habislah, bunuh kan? Kemudian Nabi tanya, apa yang kamu sangka aku akan buat pada kamu? Orang musyrikin kenal Nabi. Dia kata, min akhin karim, kamu adalah saudara yang mulia. Mana dia bayangkan benda yang baiklah. Sebab dia kenal akhlak Nabi. Dan Nabi kata, aku tidak akan kata pada kamu, melainkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudaranya. Ketika Nabi Yusuf sudah menguasai Mesir, dan saudaranya datang dalam keadaan miskin, meminta-minta. Sepatut masa itulah Yusuf nak balas kan? Oh, muka tak malu, muka 3 lapis kan? Tapi apa kata Nabi Yusuf? Apa kata Nabi Yusuf? Kita kena ambil pengajaran. Sebab benda ni mungkin berlaku pada kita. Dalam surah Yusuf kan? La tasriba alaikum al-yawm. Ayat apa ni? Satu-satu ke? La tasriba alaikum al-yawm. Sembilan dua. Cuba baca. Yaghfirullahu lakum. Lepas tu? Sebelum tu. Ada tak? Yang dia kata syaitan telah menipu kita. Sebelum ayat ni. Nazagha syaitan baini wa bainakum. Tak jumpa? Okey, tak apalah. 100. Min ba'di an nazagha asy-syaitan baini wa baina ikhwati. Okey. Mula-mula ayat berapa tadi? 95 kan? Apa kata Nabi Yusuf bila terbongkar cerita dan adik-beradik dia tahu kan? Dia kata la tasriba alaikum. La tasrib mana tidak, la lauma, tidak ada celaan sedikit pun kat atas kamu. Makna apa? Langsung Nabi Yusuf tak sebut kesalahan adik-beradik dia. Perbuatan adik-beradik dia besar tak dosa tu? Apa dia? Nak bunuh Nabi Yusuf dalam keadaan Nabi Yusuf masih kecil. Kan? Dia nak marah kepada siapa sebenar? Adik-beradik Yusuf nak marah pada siapa? Nabi Yusuf tak bersalah. Yang lebih sayang pada Yusuf, bapak dia marah pada Yakub kan? Kenapa aku jadi mangsa kan? Jadi jenayah yang dilakukan oleh adik-beradik Yusuf terlalu besar dan berat. Tapi Nabi Yusuf kata la tasriba, tidak ada celaan. Langsung dia tak sebut satu pun kesalahan adik-beradik dia. Sebab itulah pengajarannya apa? Kalau orang buat salah pada kita bertahun-tahun kan,
Lepas tu bunuh pula adik-beradik kita dan rompak dan sebagainya. Lepas 20 tahun, dia datang nak minta maaf. Kita pun sebelum kita maafkan, kita sebut dulu kesalahan dia. Kamu ingat tak kamu buat macam ni? Ingat kan? Okey, sekarang aku maafkan. Bagus. Kita maafkan, tapi kita sebut lagi kesalahan dia. Tapi yang lagi bagus apa dah? Kita maafkan dia tanpa sebut sedikit pun kesalahan-kesalahan dia. Tanpa sedikit pun mengaibkan dia. Itu hebat. Ini yang Nabi Yusuf buat pada dia. Sikit pun tak ada celah pada kamu. Bahkan dia kata apa lepas tu? Selepas dari selepas syaitan yang mengganggu, menghasut antara aku dan adik-beradik. Dia salahkan kesalahan tu kepada tu lagi hebat. Mudah tak? Kan? Tak ada. Kalau ada akhlak macam ni, malaikat kot. Kadang-kadang kita sebut dua kesalahan, orang sebut dua kesalahan, kita sebut kesalahan dia. Bongkar lagi. Orang cakap setengah jam, kita cakap 1 jam. Itu bukan akhlak yang baik. Okey? Dan Nabi kata apa tadi pada orang Quraisy? Aku tak akan kata kepada kamu melainkan apa yang Yusuf cakap. Nabi boleh je cakap. Ingat tak apa kamu buat 13 tahun masa aku kat Mekah? Berapa ramai sahabat aku yang kamu bunuh? Berapa ramai sahabat aku yang kamu zalimi? Kamu pulau mereka, kamu boikot. Ingat tak? Nabi boleh sebut. Lepas tu, okey aku maafkan. Boleh. Tapi langsung Nabi tak sebut. Hebat. Boleh kah? Inilah tadabbur. Saya nak tanya, subjek apa lagi yang mengajar terhadap akhlak dan mensucikan hati kita yang lebih hebat daripada Quran? Subjek apa lagi? Subjek apa? Tak ada. Kamu belajarlah hadis banyak mana pun, belajarlah subjek apa-apa saja, tasawuf pun tak boleh akhlak macam ni. Akhlak ni hanya disebut dalam Al-Quran. Boleh? Kadang-kadang saya boleh maafkan, tapi boleh tak bagi masa saya 3 bulan? Kamu jangan tunjuk muka kan? Ini baik dah ni. Okey. Wahai orang beriman, udkhulu. Masa dah habis. Udkhulu, masuklah oleh kamu. Fis silmi, dalam silmi. Apa makna silmi? Silmi dalam bahasa Arab, makna dia, lawan dia as-silmu. Lawan dia al-harbu. Peperangan. Allah kata apa dalam surah Al-Anfal ayat 65? Wa in janahu lis-silmi fajnah laha. Kalau mereka condong untuk berdamai. Sebab tu as-silmu dalam bahasa Arab lawan dia al-harbu, perang. Yang ini perang, yang ini damai. Okey? Jadi di fi silmi di situ ada ulama mengatakan makna dia perdamaian. Ada ulama mengatakan makna dia Islam. Sebenarnya Islam pun asal daripada silmi. Islam adalah agama perdamaian. Bahkan Nabi kata apa? Aslim taslam. Kamu masuk Islam, kamu selamat, kamu berdamai. Yang tak berdamai itu sebab tak ikut Islam. Sebab tu Allah kata, wahai orang beriman, masuk dalam Islam kesemua sekali. Barulah kamu dapat silmi. Barulah kamu selamat. Yang duk bergaduh-bergaduh ni sebab apa? Masuk Islam separuh-separuh. Yang dia nak, dia ikut. Yang dia tak nak, okey. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam, dia terjemah apa tu? Islam. Ataupun keselamatan lah. Maknanya Allah nak bagi kita masuklah ke dalam Islam. Tapi Allah tak sebut Islam, Allah sebut silmi. Makna Allah nak bagi isyarat. Kalau betul kamu nak selamat, nak berdamai, satu je cara, masuk Islam. Mana selagi kamu tak masuk Islam, kamu tak akan dapat silmi. Okey?
kafah. Apa makna kafah? Keseluruhannya. Keseluruhan apa ni? Ada dua maksud ni. Satu, masuk, Allah bercakap pada orang beriman, iaitu masuk kamu semua ni, orang Islam masuk semua. Jangan, kalau katalah ada 10,000, jangan masuk 7,000, masuk 10,000. Okey, itu makna pertama, iaitu masuk semua orang. Yang kedua, makna kedua ialah masuk semua dalam bab agama. Kamu seorang je, tapi kamu seorang ni jangan bab solat je masuk, bab puasa tak. Ada yang masuk bab puasa tapi solat tak, kan? Ada yang pergi haji tapi zakat tak keluar. Jadi agama ni lebih kurang ada 4 kan. Satu, bab akidah. Masuk bab akidah. Akidah pula jangan masuk akidah separuh. Kan? Bab apa ni? Bab rububiyah okey, bab uluhiyah okey, bab asma wa sifat KO. Kan? KO. Dia takwil macam-macam. Tak, itu belum masuk semua. Yang kedua, masuk semua dalam bab ibadat. Jangan solat je tapi tak puasa. Jangan puasa je tapi tak solat. Yang ketiga, bab muamalat. Jangan bab ibadat semua okey, tapi bab nikah kahwin hancur. Macam orang India kahwin kan. Bab jual beli, bab ekonomi, masuk semua sekali. Dan yang keempat, apa dia? Yang paling penting sekali. Akhlak. Kadang-kadang ibadat okey dah, muamalah pun cara Islam, tapi akhlak hancur. Hancur. Kan mulut laser kan, suka mengata orang, suka attack orang, suka cari kesalahan orang. Dia saja yang betul, parti dia saja betul, jemaah dia saja betul. Okey. Jadi Islam ni adalah agama yang lengkap, bukan agama yang la yatajazza, yang tak boleh dipecah-pecahkan. Bila kamu ambil yang kamu suka, perangai siapa tu? Buat solat, ramai tak? Solat semua tutup aurat. Ada tak yang solat buka aurat? Tapi ramai tak lepas solat buka aurat? Ini agama apa ni? Saya nak tanyalah siapa yang buka aurat kan. Kenapa kamu boleh tutup masa dalam solat? Siapa suruh tutup dalam solat? Siapa suruh kamu tutup aurat dalam solat? Siapa dia? Allah. Allah yang suruh kamu tutup dalam solat. Allah itu juga yang suruh kamu tutup di luar solat. Kenapa kamu pilih-pilih perintah Allah? Makna kamu tutup dalam solat kerana apa? Kalau kerana Allah, jangan pilih-pilih. Makna kamu tutup tu kerana nafsu. Kerana nafsu. Bila kamu buat pilih-pilih, bukan kerana Allah. Kalau kerana Allah, mesti kafah. Perangai siapa ni? Yang ambil sebahagian, tolak sebahagian. Yahudi. Ada dalil? Surah apa? Baqarah. Ayat berapa? Dalil dah ada. Surah dah ada. Ayat. Betul, 85. Betul. Siapa jawab betul ni? Nanti PM saya bagi nama dan bagi nombor akaun. Kalau tak bagi nombor akaun, saya bagi nombor akaun saya. Okey, ayat 85. Ayat tu panjang, saya ambil bahagian yang berkaitan. Afatu'minu Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab. Okey, apa balasan dia? Fama jaza'u man yaf'alu zalika wa fama jaza'u man yaf'alu zalika minhum illa minkum. Okay. Illa khizyun
fil hayati ad-dunya wa yaumal qiyamah okey. Afatu'minuna, apakah kamu beriman? Ni dalam bahasa Arab dipanggil istifham. Dan kita dah jumpa banyak kali kan istifham ni ada dua maksud. Pertama, istifham hakiki. Maknanya kita tanya soalan nak jawab betul-betul jawapan. Yang kedua, istifham majazi, iaitu nak perli, nak sindir, nak mencela. Ni nak apa ni? Nak mencela. Nak mencela apa ni? Perbuatan apa? Apa dosa dia? Iaitu afatu'minuna bi ba'dil kitab. Adakah patut kamu beriman sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian? Tengok Allah kata terus, kufur terus. Tengok Allah tak kata, adakah patut kamu beriman dengan sebahagian dan kamu tak beriman? Allah tak guna perkataan tak beriman. Allah guna perkataan kufur terus. Makna apa tu? Kufur satu ayat, kufur semua. Adakah patut kamu beriman dengan sebahagian dan kamu kufur dengan sebahagian? Maka tidaklah balasan orang yang beriman separuh dan tolak separuh kecuali khizyun, hina di dunia. Kat dunia hina. Dan akhirat yuraduna, dikembali kepada azab yang lagi dahsyat. Jadi ingat dua ayat ni ya. Masuk Islam kena semua. Kalau ambil sebahagian, ingat ayat ni. Surah Al-Baqarah ayat 85. Bila solat tutup aurat dan luar solat pun tutup aurat. Jangan pilih-pilih. Bila bulan Ramadan, jangan puasa saja. Solat juga. Lepas raya pun solat. Bila pergi masjid, bulan Ramadan pergi masjid. Lepas raya pun pergi masjid. Lepas PKP. Okey. Kita sambung Sambung tengah malam ni. Sebab ayat ni panjang ni. Nak hadiah juga Facebook. Asyik orang Zoom ni Facebook nak juga. Okey. Kita terus pergi pada soalan Bagaimana Rasulullah SAW mendepani dan melayani orang-orang munafik? Bagaimana Rasulullah mendepani ataupun melayan orang-orang munafik? Nabi melayan orang munafik sama dengan Nabi melayan orang Islam, sama aja. Sebab apa? Sebab kaedah dia Islam menghukum mengikut zahir. Jadi zahir orang munafik ni rupa dia memang Islam. Dia solat, dia puasa. Maka Nabi buat macam biasa. Jumpa senyum, jumpa bagi salam, kenduri. Kalau ada kenduri pun Nabi pergi. Dan kalau mereka mati dalam keadaan Nabi tak tahu, sebab orang munafik tak tahu. Tak ada siapa tahu. Nabi pun tak tahu. Allah sebut dalam Quran. Kamu tak tahu ada orang munafik di sebelah kamu. Yang Nabi tahu tu sebab Allah bagi tahu. Jadi jangan pula kita lebih pada Nabi. Tahu kan? Ini memang muka munafik ni. Jangan. Yang boleh menghukum orang tu munafik ialah Allah. Sebab dia amalan hati. Jadi bagaimana Nabi dan kita nak mendepani dan menangani orang munafik ialah selagi mana dia salat, selagi mana dia mengucap, kita buat macam masalah hati dia kita serah pada Allah. Kita tak boleh nak buat lebih daripada itu. Yalah kadang-kadang kita pun ada sifat munafik kan. Bila bercakap, bohong. Bila berjanji, tak tepat. Bila dia beri amanah, khianat.
Okey, ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, boleh tak Ustaz share tips ataupun cara terbaik untuk beri teguran kepada orang yang susah tegur? Contohnya macam setelah suaminya baca dalam solat khas salah ke kan. Jadi siap tegur selalu dapat macam suami bagi feedback tu, pun tak ditegur apa, aku lagi tak ada banyak feedback. So macam mana cara terbaik tegur orang-orang macam ni? Nasihat Ustaz jazakan Allah. Okey, nanti kita buat video pendeknya bagi kepada suami video pendek ni. Dia memang betul. Bila dia suami ni, dia satu dia sebab dia suami, yang kedua sebab dia lelaki. Jadi bila suami kemudian lelaki, ego dia tinggi. Lepas tu yang menunggu pula isteri kan, isteri dia orang bawah. Lepas tu isteri suami pula mengaji lebih banyak kan. Ego lah. Jadi sebaik-baiknya kalau kita tahu suami kita tak boleh terima teguran kita jangan tegur. Cari orang ketiga. Suruh ustaz cakap ke ataupun bagi link ustaz ke kan. Dan yang lagi baik apa dah? Biar dia dengar ayat Quran. Biar dia rasa yang menegur dia Allah, bukan suami, bukan isteri, bukan ustaz. Dia lain kalau kita dengar daripada Allah sendiri, kita faham ayat Quran, kita rasa macam kenapa aku nak lawan ni, kenapa aku nak sombong? Ini kata-kata Allah kan. Tuhan aku mati nak jumpa dia juga kan. Jadi sebab itulah Nabi Allah dah sebut pada Nabi, "Fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id." Berilah peringatan dengan Quran. Dengan Quran. Kadang-kadang isteri tegur tapi sepatah ayat Quran pun tak keluar. Kan? Lagilah suami rasa dia tak patut dengar pun. Cuba bagi, bang. Cuba abang terjemah sikit ayat ni. Bagi Quran terjemahan, lepas tu suruh dia baca. Boleh tak kita bincang sama-sama ayat ni? Buat-buat macam tak pandai lah. Jangan tunjuk pandai. Kadang-kadang, maaf saya cakap. Kadang-kadang kita tegur orang, cara kita cakap tu, kita merendahkan dia. Yang tu dia tak dengar walaupun kita baca Quran. Bila kita dah tunjuk kita ni lebih pandai pada dia, dia pekakkan telinga. Walaupun kita nampak dia dengar tapi tak masuk pun. Apa dengar tak? Dengar apa? Kan? Jadi tunjuk, bang, saya ni memang tak pandai. Boleh tak kita sama-sama belajarkan? Jangan kata, abang ni bila nak belajar? Saya dah lama belajar kan? Memang tak boleh. Tak boleh. Wallahu a'lam. Semalam Ustaz cakap amalan terakhir sebelum mati yang paling penting. Macam mana untuk orang yang sakit lama sampai tak mampu beramal? Adakah pengakhiran dikira sebelum dia jatuh sakit atau sebelum dia mati di saat dalam tak mampu untuk beramal? Tak, okey. Orang yang jatuh sakit sekian lama, sepanjang dia sakit sekian lama, dia masih waras ke tak? Kalau selagi dia waras, dikira amalan yang terakhir lah. Bukan amalan sebelum dia sakit. Dalam tempoh dia sakit ni, dia masih waras. Maka dikira lah. Satu. Yang kedua, dia selagi mana kita waras, sakit macam mana pun, tak ada masalah sebenarnya. Bahkan dalam Islam, semakin kita sakit, amalan menjadi semakin mudah. Allah dah sebut dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak pada mudah pada kamu. Kepada siapa ni? Semualah yang sakit ke yang sihat, Allah nak mudah. Sebab tu Allah kata, kalau tak mampu berdiri, duduk. Kalau tak mampu duduk, baring. Kalau tak mampu berwuduk, tayamum. Kalau tak mampu semua tu, buat sekadar yang mampu. Allah kata dalam surah At-Taghabun, fattaqullah mastata'tum. Takutlah pada Allah sekadar yang kamu mampu. Dan kita juga, yang ketiga kita ingat, kadang-kadang kita rasa sakit ni susah beribadat. Tapi ingatlah, sakit kita tu ada tak seteruk sakit Nabi Ayub AS? Tak ada. Nabi Ayub sakit lagi terukkan. Sampai semua orang tinggal dia. Orang kampung dia, kaum dia, semua tinggal dia. Dia terpaksa pindah tempat lain. Dan bukan setahun. Bukan 2-3 tahun. Berbelas-belas tahun. Tapi dalam tempoh sakit dia beribadat kepada Allah. Mulut dia berzikir dan Allah redha kepada dia. Kadang-kadang kita ingat ibadat ni solat, ibadat ni zikir. Kita lupa ibadat yang paling penting dan paling utama pada redha dengan takdir Allah. Kadang-kadang tempoh kita sakit 10 tahun, kita senyum je. Redha, itulah ibadat yang paling mahal. Berapa ramai yang solat tapi bila Allah bagi musibah tak redha, solatnya tak ke mana. Wallahu a'lam.
Sebenarnya banyak ayat Allah suruh kita infak. Ulama mengatakan ibadat ni banyak jenis. Ada ibadat solat, ada puasa, ada zakat, ada haji kan. Kenapa Allah pelbagaikan ibadat? Ada yang berbentuk tak perlukan keluarkan duit. Dia hanya melibatkan fizikal macam solat. Ada ibadat yang perlukan keluarkan duit seperti zakat. Ada ibadat kena keluar dua-dua sekali. Duit dan fizikal kita, iaitu macam buat haji. Kenapa Allah pelbagaikan ibadat? Sebab Allah nak uji kita. Sebab ada orang yang dia memang suka solat. Tapi kalau bab keluar zakat, dia tak suka, kedekut. Allah wajibkan zakat. Ada orang zakat okey sebab dia memang banyak duit. Tapi haji malas ataupun berat. Allah uji dia dalam bab haji pula. Kan? Ada orang haji okey, zakat okey, solat okey, tapi puasa. Nak tinggal makanan tu memang susah. Allah wajibkan puasa. Jadi Allah pelbagaikan ibadat sebab manusia ni macam-macam. Kadang-kadang dia suka buat ibadat apa yang dia suka saja. Yang dia tak suka dia tinggal. Maka Allah wajibkan semua sekali. Sebab Allah nak tengok dia buat sebab dia suka ke ataupun sebab buat kerana Allah. Itu satu. Yang kedua, apa tadi soalan? Infak. Infak ni kenapa Allah banyak sebut? Sebab antara benda yang paling manusia sayang ialah duit. Jadi Allah nak uji. Allah yang bagi duit pada kita, kemudian Allah kata keluar. Allah nak uji ketika itu, kita lebih sayang harta ataupun pahala bagi harta tu. Kalau kita yakin pada ganjaran pahala, yakin pada janji Allah, harta ni jadi murah pada kita. Tapi kalau kita tak yakin pada ganjaran pahala, harta ni sangat-sangat kita sayang. Iaitu jadi haji bakhil. Kan? Sebab tu Abu Bakar, dia lebih sayang apa? Harta ataupun pahala. Sebab dia nampak pahala ni kekal. Sebab tu bila dia nampak pahala tu kekal, harta tu senang dia keluar. Aku keluar untuk dapat yang lebih mahal. Ada masalah ke? Yang masalah ialah kita tak yakin bila keluar dapat yang lebih mahal. Yang kita tahu bila keluar kurang duit kita. Itu jadi kedekut. Wallahu a'lam. Samalah. Dia dosa lelaki tak tutup aurat dengan dosa perempuan tak tutup aurat sama. Tapi kadang-kadang dosa perempuan ni lagi besar. Kenapa? Sebab satu, orang lelaki lebih tertarik kepada wanita buka aurat daripada wanita tertarik pada lelaki buka aurat. Betul kan? Satu. Yang kedua, perempuan buka aurat ramai yang tengok. Bila semakin ramai orang tengok, semakin banyak dosa dia. Lelaki buka aurat, dia seorang buka aurat, yang tengok pun seorang je. Letaklah muka lelaki yang buka aurat kat Facebook kan, berapa yang like kan? Jadi asalnya dosa sama, tapi bila semakin ramai orang tengok aurat kita, semakin banyak dosa kita. Sebab tu saya nasihatkan, wahai wanita, jangan letak gambar kat Facebook lah. Tambah-tambah gambar yang buka aurat. Kadang-kadang dia buat live buka aurat, ya Allah, lagi ramai. Dia berbangga, lagi ramai follower. Sebenar, lagi ramai follower, lagi banyak dosa dia. 1,000 tengok dengan 10,000 tengok. Yang mana banyak dosa? Ya Allah. Tengok, liciknya syaitan. Syaitan tipu kita apa dia? Seronok dengan follower ramai. Kita lupa dengan semakin ramai follower, semakin banyak dosa kita. Jangan. Takutlah pada Allah. Saya nak nasihat kepada wanita yang suka letak gambar, khususnya yang buka aurat. Ittaqillah. Jangan sombong. Kalau sombong jadi macam orang munafik tu. Pantang ditegur kan. Okey. Doa anak yang soleh dapat membantu ibu bapa dikubur. Kalau doa cucu sampai tak? Sampai. Dia bila sebut anak tu, dia turun ke bawah. Cucu, cicit. Jadi kalau anak soleh berdoa, mak bapak dah mati, ada hadis membantu ibu bapa yang dah mati dalam kubur. Kubur semakin luas, semakin bercahaya. Sebab tu jangan lupa berdoa pada mak bapak yang khususnya telah meninggal. Kalau boleh setiap lepas solat waktu, hantarlah doa. Ringkas dia, ya Allah ampunlah dosa ibuku. Cukup.
Kalau nak panjang lagi, ya Allah ampunlah dosa ibuku, ampunlah dosa bapakku, luaskan kuburnya, terangilah kuburnya, gantilah keduanya dengan yang lebih baik. Setiap waktu solat, percayalah semakin kita berdoa, semakin baik keadaan mak bapak kita dalam kubur. Dan kalau anak, cucu, cicit semua dapat insya-Allah. Adakah munafik zaman Rasulullah SAW itu zahirnya Islam tapi kita sebenarnya kafir? Jika kita punya ciri munafik, adakah kita sama seperti munafik zaman Rasulullah? Okey, dia munafik ni ulama bagi pada dua. Satu, munafik dari segi akidah, iaitu dia memang tak percaya pada Allah, tak percaya pada hari akhirat, cuma dia berlakon sebagai Islam. Macam Abdullah bin Ubay, itu munafik yang kafir. Munafik dari segi akidah, hati dia memang tak percaya pada Allah dan Rasul. Yang kedua, munafik dari segi amalan. Yang munafik dari segi amalan, dia tak kafir. Contoh yang itulah yang bila bercakap bohong, bila berjanji tidak tepat. Ini kalau ditegur, pantas ditegur, dia melenting, tapi hati dia tetap beriman kepada Allah. Dia ada sifat munafik, bukan jadi orang munafik. Bezanya apa? Kalau betul-betul munafik akidah, kufur kepada Allah dalam hati, dia mati kekal dalam neraka. Tapi kalau dia percaya pada Allah, cuma ada sifat munafik, dia mati, tengok kalau dosa dia banyak, dia masuk neraka, lepas tu dia keluar balik, masuk syurga. Pilihlah nak yang mana. Dah. Bila kita dapat musibah, kita pun menangis. Adakah menangis itu tanda tak redha pada Allah? Mohon penjelasan kerana menangis adalah fitrah. Dia satu masa dalam hadis sahih, Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim anak kepada Rasulullah SAW meninggal. Dan ketika itu bila Nabi tahu, Nabi mengalir air mata. Maka sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Kan kamu bagi nasihat pada kami, bila ditiba musibah jangan sedih." Nabi jawab, "Innal aina latadma." Mata tu akan mengalirkan air mata. "Wa innal qalba la yahzan." Dan hati tu akan sedih. Itu fitrah. Kalau setakat mengalir air mata, itu fitrah. Yalah, siapa tak sedih berpisah dengan anak kan? Tambah-tambah anak mati ketika kecil. Jadi itu fitrah. Yang bukan fitrah apa dia? Menangis 3 hari 3 malam. Kan? Sedih 3 bulan, itu di luar pada fitrah. Sebab itulah walau Nabi sedih macam mana, sikit pun tak mengganggu ibadat Nabi. Sikit pun tak mengganggu kerja dakwah Nabi. Kita kadang-kadang anak mati kan, solat dah lambat, Quran dah tak baca, itu bukan fitrah dah. Fitrah dia tak akan mengganggu ibadat dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak saya OKU fizikal, kaki kiri putus kerana aksiden. Sekarang beliau pakai kaki palsu. Dia anak yang baik, tetapi tidak dengan Allah. Soalan saya, bolehkah dia menjadi imam sedangkan dia menggunakan kursi untuk solat? Dia OKU. Dia aksiden, putus kaki. Tak, dia syarat nak jadi imam apa dia? Islam, balik, akal. Kemudian Nabi kata apa? Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Hendaklah menjadi imam orang yang paling banyak membaca Al-Quran, menghafal dan faham agama. Itu je syarat. Nabi tak kata mesti cukup kaki 2, mesti tak. Tak. Kadang-kadang orang tak ada kaki lebih alim daripada orang yang ada kaki. Jadi boleh menjadi imam. Cara ikhtiar dan nasihat untuk ibu bapa ditimpa ujian, tiba-tiba anak yang hafaz Al-Quran berubah sejak kelas online dulu ada gadget. Bila dikawal-kawalkan jadi semakin kuat ujian dan sikap memberontak dan tak boleh ditegur. Untuk ajak bersama tadabbur makin sukar katanya. Mesej ibu bapa pun tak mau dibaca. Jazakallah. Dia nasihat saya, apa yang Allah sebut, panduan kita ialah apa yang Allah sebut dalam Quran. Sebab tu Quran ni ada 3 jenis, ada 3 bahagian kan. Pertama bahagian apa? Akidah kan. Yang kedua, bahagian kedua, kisah-kisah. Kisah-kisah para nabi, kisah salafus salih, kisah Maryam, kisah Ashabul Kahfi. Yang ketiga, hukum hakam kan.
Jadi akidah tu untuk memantapkan keyakinan kita pada Allah dan hari akhirat. Kemudian setelah kita yakin dengan akidah, cara nak beribadat macam mana? Allah sebut solat, puasa kan. Tapi dalam keadaan kita dah yakin, kita dah beribadat, tiba-tiba ada masalah, ada musibah. Maka jadikan kisah dalam Quran sebagai panduan. Yang kita tak sabar ni sebab apa? Sebab kita kosong kisah-kisah orang-orang dahulu. Kisah para nabi ke, kisah sahabat, kita kosong. Bila kosong, kita jadi macam hilang panduan kan? Macam layang-layang putus tali. Yalah. Jatuh tengah bendang dan sebagainya. Tapi kalau kita faham kisah-kisah dalam Quran dan kita banding pula dengan kisah kita rasa apa? Anak kita contohlah tak nak apa ni? Tak nak ikut kelas. Tak ada bo kan? Tak dengar cakap kita. Berapa hari baru? Berapa hari? Anak Nabi Yaqub berapa lama tak dengar cakap Nabi Yaqub? Berpuluh tahun. Berapa orang yang tak dengar cakap ni? Bukan 12 lah. Dua okey yang 10. Jangan buat fitnah pada Nabi Yaqub. 10 orang. Duduk dalam rumah dia. Betul lah gadget tak ada, tapi anak dia lagi jahat pada anak kita. Anak kita ada tak berpakak dengan adik-beradik dia nak bunuh seorang lagi? Ada tak? Tak ada, kan? Dan anak Nabi Yaqub ni mengatakan Nabi Yaqub ni sesat dan sebagainya. Menipu dengan bapa dia yang seorang Nabi, kan? Jadi bila kita baca kisah, macam mana cara Nabi Yaqub hadapi masalah anak yang ramai, yang degil, yang sekian lama? Apa solusinya? Fasabrun jamil. Sebab itulah Aisyah bila difitnah berzina kan, Nabi tak defend dia. Bapa dia pun tak pertahankan dia. Dia berseorangan. Apa kata Aisyah? Aku tidak ada ucapan melainkan ucapan yang diucap oleh Nabi Yaqub alaihissalam ketika menghadapi ujian. Tengok panduan dia ialah Quran. Fasabrun jamil. Sabar. Minta maaf saya cakap. Bila kita dah kena 2-3 bulan anak macam tu, kita dah mengeluh, dah belak, kita tak sabar tu. Kenapa kita tak sabar? Sebab tak ada Al-Quran dalam kepala kita. Tak ada kisah-kisah. Sebab tu saya dengar satu ceramah. Ada orang yang mengadulah. Dia ni orang tak suka, orang maki. Maka Syah ni tanya orang ni. Aku nak tanya kamu. Pernah tak kamu masa sujud solat, orang letak isi perut unta yang najis, yang kotor tu? Masa kamu sujud, pernah tak? Tak. Pernah tak kamu dibaling batu sampai berdarah kaki? Pernah tak? Tak. Sebenarnya kamu tak pernah disakiti pun oleh sesiapa. Sebab Nabi orang yang paling mulia, Nabi yang paling mulia ni, yang paling Allah sayang, Allah biarkan masa dia sujud orang musyrikin letak najis, kotor, busuk. Fatimah datang angkat kan? Nabi biarkan. Dan Nabi pergi ke Taif, dibaling batu sampai berdarah. Allah biarkan. Jadi kita apa dia? Apa dia? Apa ujian kita? Ujian kita bukan masalah anak. Minta maaf saya cakap. Ujian kita bukan masalah anak. Masalah kita. Kita yang tak sabar. Kita yang tak ada panduan. Sebab itulah sebab kita tak sabar, anak kita bila kita tak sabar, kita asyik marah, dia lagi menjauhkan diri, lagi memberontak. Mak aku ni asyik marah aja, marah. Bila nak tunjuk kasih sayang kan? Bagaimana Nabi tunjuk sayang kepada orang musyrik Mekah yang sekian lama menentang dan membunuh berapa ramai sahabat Nabi? Bagaimana Nabi Yusuf tunjuk sayang kepada adik-beradik dia yang hampir-hampir nak menjahanamkan hidupnya. Tapi langsung Nabi Yusuf tak ungkit pun. Sabar. Ustaz nak sabar berapa lama? Berapa lama baru? Saya pun ada masalah juga. Tapi bila saya baca Quran, ya Allah, aku nak malulah pada Tuhan. Aku sepatut bukan mengeluh pasal masalah anak aku, tapi aku mengeluh pasal masalah aku ni. Kenapa tak sabar ni? Cuba tenang. Hadapi dengan baik, nasihat dengan baik. Kalau anak degil pun, tenang.
doa pada Allah, bangun tengah malam, ya Allah, berilah kekuatan padaku. Kadang-kadang kita suruh Allah ubah hati anak kita, lembutkan, tapi kita keras. Wallahu alam. Minta maaf siapa yang terasa. Okey, ada soalan lain? Oh, sebelah lebih dah. Kita simpan besok insya-Allah. InsyaAllah kita jumpa malam besok di waktu yang sama dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران